إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك صلى الله عليه وسلم: إنما عصى الله من لم يعرف إقامة الله، وإنما ترك طاعة الله، وإنما ترك طاعة الله من لم يعرف صوابه. Terletak kalam ni tuan, ya, melekat di kalam aulia. Allah Allah. Walawi antala'u ala azabin nari lama ghafadu, walawi tala'u ala ma a'adda Allahu li ahli jannah lama tarakuha tarfata ainin. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala itu ialah orang yang tidak mengetahui hakikat azabnya. Kalau dia tahu azab, dia tak akan berani buat. Dan sesungguhnya orang yang meninggalkan taat, dia tak nak buat amal saleh kepada Allah Ta'ala, orang yang tidak mengetahui hakikat pahalanya. Kalau dia tahu pahala, kelebihan, ganjaran besar Tuhan bagi, Masya Allah. Itu duanya. Dia cakap ke tepat begini kan. Mana kalau dia kenal azab Tuhan, dia tak akan berani buat maksiat. Dia buat tu juga kerana dia buta, tak nampak kan. Ya. Dan dia tinggal ibadat tu kalau dia kenal pahala yang Tuhan sediakan, Masya Allah, dia tak akan tinggalkan. Itu baru nisbah pahala dengan dosa, belum nisbah atas lagi tu, peringkat bawah lagi. Jika mereka melihat hakikat azab neraka, pasti mereka tidak lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia tahu hakikat azab neraka maha dahsyat, Masya Allah. Bayangkan orang terbaling dalam neraka macam ni. Ya. Kalau dalam bilik dia terbakar, kita tengok macam mana. Ya, rumah terbakar, dia terperangkap dalam bilik. Maksudnya ni, itu benda tak tahan. Ini bukan bilik, bukan rumah. Dahsyat. Dan jika mereka melihat apa yang disediakan oleh Allah SWT untuk ahli syurga, pasti mereka tidak meninggalkan taat. Mereka meninggalkan taat sebab buta mata hatinya daripada memandang nikmat yang besar yang disediakan. Sebab apa dia buta mata dalam? Sebab dia asyik melayankan mata luar. Tu je lah. Ya, dia layan mata luar, mata dalam dia terbuta. Ya, terbuta daripada memandang dua keadaan, nikmat dan azab. Ya, kalau dia buka mata dalam, dia terang kan, dia nampak nikmat besar di sana. Dia nampak azab besar pun sebenarnya di sana. Bahawa dia tidak akan tertipu dalam menjalani kehidupan dia. Ya, sebab tak ada manusia nak cari benda yang menyakitkan diri. Tak ada manusia yang tak mau benda yang memberi kenikmatan lazat bagi diri. Maka nikmat sebenar di sana, azab sebenar pun adalah di sana. Dua benda tu pancang betul-betul. InsyaAllah dia akan bersungguh mengerjakan amal saleh, dan dia bersungguh mengawal diri daripada kekotoran maksiat. Ruasai dia kenal pun kan? Kenal. Dia kenal makna arti kata maksiat, dia tahulah. Dia kenal arti kata taat dan ganjaran dia, maka dia tahulah bahawa dia dapat membetulkan mana betulnya perjalanan hidup insan dengan kehendak Tuhan bila dia mengenali betul-betul nikmat dan dia mengenali betul azab. Ya. Kemudian iza sahibta abna ad-dunya jazabuka ilaiha, wa iza sahibta abna al-akhirah jazabuka ila Allah. Terang nampaknya itu kalam-kalam awliya. Ya, Syibun Atta Ilani wali besar, kutub besar.
Kalam dia terletak kena tepat dia. Dia bercakap dengan nur. Iza sahibta abna ad-dunya jazabuka ilaiha. Apabila engkau bersahabat, rapat perkenalan kita panggil sahabat. Kalau kenal biasa tu lain. Ya, sahabat tu betul. Ya, dengan anak-anak dunia. Mana orang yang tak kenal akhirat, pagi, petang, siang, malam, pada otak di dunia kan. Macam mana nak kaup, macam mana nak sodok, macam mana nak ikat, kan? Macam mana nak paut, macam mana nak tipu orang dan sebagainya lah. Sampai dia tak kerti jaga agama. Orang mempermainkan nama Allah pun dia pula tu kan. Jangan ambil tindakan melampau kepala otak ngawnya. Anwar bangang ni. Bodoh. Orang mainkan agama Allah. Tuhan kau main. Ada lebih besar daripada tak ada. Kata pada jakat yang kau sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lain sama kecil. Bila Allah memainkan kau kena bangun dari depan. Ya, ini hegi-hegi dia pula yang ambil tindakan melampau. Orang yang buatmu tu, yang buat kes tu paling melampau manusia. Ya, tak boleh layak duduk atas dunia lagi orang macam tu. Allah. Apabila engkau bersahabat dengan anak-anak dunia tu, muncul nak jaga hati kafir. Kan, besok tak dapat undi kafir. Tu je cerita dia. Jaga kafir punya hati. Kata jaga agama Allah, kau jagalah. Kau akan nak tongkat langit. Lama-lama mam juga kan. Tahu mam? Mampus juga. Namun kau mampus juga. Dan apabila engkau bersahabat dengan anak-anak akhirat, mereka menarikmu kepada Allah SWT. Orang yang cari jalan untuk selamat akhirat, mana orang yang mencari reda Tuhan. Tak dapat reda Tuhan, mana dapat selamat akhirat. Mana dia akan bawa kamu dekat dengan Allah Ta'ala. Selamatlah orang yang mendekatkan diri pada jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu saja maknanya. Maknanya apa sini? Suhbah adalah perkara penting. Ija sahib, mana suhbah? As-suhbah mana? Perdampingan, ya, bersahabat, kenalan rapat. Itu amat diambil berat oleh Allah Ta'ala dan oleh Nabi SAW. Ya, kena dia berkawan, kena. Anjing masuk syurga kan? Ashabul kahfi. Dia bersahabat je. Anjing yang tak berakal, najis, mughalazah, masuk syurga dengan sebab dia kena persahabatan dengan ashabul kahfi. Tak kena persahabatan dia habis enten. Orang ulama mau dia terbalik. Itu sebab maknanya persahabatan benda yang ditekankan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu serta sentiasa dengan orang yang siddiq hati dengan Allah. Pada zaman kita siddiq hati jauh lagi para aulia. Ya, Nabi Rasulullah tak ada kan. Cari jalan tu. Sama ada kita sohbah tu zahir ataupun batin. Zahir masih hidup. Kalau ada batin sentiasa rabitah dengan dia. Ya, dengan musyrik, guru kita sentiasa rabitah, sentiasa perasaan kita dengan dia. Dan atau lagi keperasaan kita sentiasa dengan Rasulullah SAW. Lepas tu kita banyak selawat sampai terbuka. Dengan anak-anak akhirat, maka menarik kamu kepada Allah. Jadi maknanya apa? Sohbah pun penting. Dia tak bersohbah tak kena je. Orang malas berkawan dengan orang rajin, akhir jadi rajin. Sebaliknya gitu, kalau orang rajin kawan dengan orang malas, akhir jadi malas. Jadi sohbah tu cari orang yang boleh membawa kita pada jalan Allah, perkataannya. Ya. La tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ma'allahi maqal. La tashab, kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perkataannya dan perangai dia tidak membawa kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan bersahabat. Habis jumpa dia tak tegur. Tegur tu bukan sahabat, itu kenalan lain. Jangan keliru kenalan lain, sahabat lah lain. Sahabat dia rapat betul. Kenalan ni jumpa, tahu khabar, duduk mana, itu biasalah. Dan tu perlu banyak. Kita kena banyak kenalan sebab nak sampai mesej Islam ni. Adapun sahabat cukup rapat, dia kena jaga. Sebab bila sahabat, dia mesti apa? Pengaruh mempengaruhi. Sebab apa dia pengaruh mempengaruhi? Sebab dia dia apa? Ngam. Budak sekarang dekat dia ngam. Ahli dunia dengar ahli dunia, ahli akhirat dengar ahli para awliya dengar dengan ahli awliya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Quran kata tiap-tiap puak dia seronok dengan puak dia. Puak tu minat apa dunia, dia nak lain dia serupa. Puak tu minat akhirat lain dia. Lagi tinggi puak tu minat dengan Allah, ahlillah, para wali, dia lain dia.
Mana dia ngam. Jadi kena ngam dengan orang yang dekat dengan Tuhan, para awliya. Ya, barulah kita dapat syafaat, kita dapat manfaat. Ya. Banyak kita tengok orang mula pelik-pelik, dia berubah. Dulu kat kampung panggil dia Dajjal penjahat. Dia hilang 15 tahun, tengok mengajau jadi ustaz. Dia hilang, dia pergi, dia nak ubah tempat kampung orang lain, dia tak kisah kan. Kalau dia berubah, dia pun mengaji. Wah, dia belajar, balik dah mengajar, peranjau orang kampung. Dia ubah. Itu dia sebaliknya. Dulu kami yang baik, budak dan lagi dadah gitu. Dulu kami yang bagus, dia dah tinggal rangka gitu. Ya, sebab dia boleh berubah. Ya. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallum. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Ya, kita sendiri berasa kadang-kadang rajin, kadang malas, kadang ringan, kadang berat buat ibadat, kadang terang, kadang gelap. Betul. Kita kena sentiasa dipantau supaya dia sentiasa terang, jangan gelap, supaya dia sentiasa maknanya terang, jangan digelap, dan cantik, jangan dihuduh, dekat, jangan dijauh dengan Tuhan. Itu dia. Habis itu. Di antara benda yang mempengaruhi kalbi kita ialah as-suhbah, persahabatan. Dia kena persahabatan, cantik hati dia. Tak kena sahabat, hati jadi liar, ya. Habis. Buat persahabatan yang paling kuat, sebab sahabat-sahabat Nabi tu nama apa yang mengiringi dipanggil sahabat. Kita panggil anak murid Nabi. Sahabat lagi kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ini kewajipan yang Rasulullah pardukan atas kita ni. Al-mar'u, seorang itu mengikut agama sahabatnya. Mana dia paling kuat dengan siapa? Dia akan terbawa perjalanan hidup orang. Maka lihat salah seorang di kalangan kamu dengan siapakah dia bersahabat. Fal yanzur, hendaklah diperhatikan. Fi'il amar ni nazara yanzuru. Ini amar dengan lamul amri ni. Dia jazam dengan lamul amri. Kalau jazam dengan apa? Dengan unzur dengan amar. Fal yanzur maknanya wajib dia kena cek, kena perhati, tengok, semak betul-betul. Itu maksudnya. Ya, ahadukum oleh seorang kamu, semak apa? Man yukhallu, akan siapa yang dia nak jadikan orang dekat dengan dia. Ya, sebab kesan dia besar. Dia dekat orang elok, cantik aja. Dia berkawan dengan tak elok, habislah dia jawab. Dan persahabatan yang paling lama sekali, paling dekat antara siapa? Suami isteri lah. Sahabat baik macam mana pun, dia balik rumah dia, kita balik rumah kita. Isteri dengan kita siang malam. Sebab tu wajib ibu bapa memastikan menantu dia yang laki-laki tu orang yang boleh membawa anak dia ke jalan Allah Ta'ala. Wajib. Banyak benda yang berlaku, anak dia tarbiyah bertudung, tiba-tiba nikah, jantan habis tu buka tudung, dah pakai seluar Yankee. Ya, sebab apa? Bapa tak cek. Penat kita didik anak, tiba-tiba serahkan. Ini serah tuan-tuan ni, main-main. Berkahwin dia serah. Ya, kita serahkan tanggungjawab pada lelaki itu untuk membimbing anak kita supaya selamat sampai akhirat. Bukan selamat dunia je. Kau boleh makan lembu kebau, boleh makan kan? Supaya dia selamat iman dia, akidah dia. Banyak yang tersilap. Ya. Dia tengok, wah kereta besar, wah ini boleh menantu ni. Besar kereta lori balak awak, besar kan. Panjang tu. Satu jalan dia kontrol. Jadi menantu. Rupanya pakai ilmu hakikat, tak payah semayang. Ada. Menantu dia pakai niat dia. Niat kalau tu pembawa dia, hari-hari dia berzina anak dia ni. Pakai ilmu hakikat, murtad enggan. Pakai niat dia semayang, tak ada, murtad, keluar agama. Bila keluar agama batal akidah. Bila atas akidah duduk anak kita pukul dia nak hari-hari tak bahaya tu. Na'udzubillah. Sebab dia kena cek, wajib. Sebab tu para sahabat dia memandangkan iman Islam terlebih besar. Sebab tu sahabat dia tak ada pilih umur kan. Rasulullah SAW anak dia siapa? Siti Fatimah, anak kesayangan. Dia pergi pada siapa? Sayyidina Ali, sahabat. Kita boleh bagi bersahabat. Kita sahabat-sahabat, anak kita bisa, kau dah tua je aku. Sebab kita kahwin ikut nafsu. Rasulullah pula, Sayyidina Umar bagi anak dia, Sayyidina Abu Bakar bagi anak dia. Kalau Rasulullah SAW perhati tu. Kalau kita, kau nak anak aku, kau tahu aku terbaik pada berteriat. Itu dia. Perhati itu tuan-tuan. Ini bukan benda jenaka ni. Benda besar. Sebab tu kau tengok dia petani lain kan, petani.
Ya, tuan-tuan guru tu kan, anak dia kena kecil lagi dah. Dia dah tambat tu pelajar-pelajar yang mana dah jadi tu. Yang mengaji dan belajar pondok dia dah 15 tahun, 20 tahun dah boleh mengajar kitab selesai kan. Dia dah pancang anak dia kadang baru 9 tahun, 10 tahun. Dia nikahkan tu aja. Ya, nikahan. Dikat. Tu sebab tu pondok-pondok sana yang banyak bertahan lama, kebiasaannya pondok tu tuan-tuan guru banyak anak perempuan. Anak perempuan dia boleh pasang siap. Pasang siap. Tanya siap boleh mengajar, tangkap. Senang. Kalau anak lelaki belum tahu, ilmu kan boleh warisi kan. Kadang anak bapa alim besar, anak kadang lelaki tahu jadi pun ada juga. Ya, untuk pakai dia jadi tak punya dia alim belum tentu. Ilmu kan boleh pusaka. Yang ni tak boleh tangkap dia. Itu maksudnya mereka memandang dengan apa? Pandangan iman, ya. Jaga sayang tuan, nak lepas tu. Oh, kau main kita kahwinkan anak kita je, bagaimana kita serahkan anak kita yang perempuan tadi kepada seorang lelaki yang mesti dia boleh membawa anak kita ke jalan Allah. Kalau kita tahu dia sembahyang tidak apa, rosak kita bagi, kita bertanggungjawab di akhirat. Besar tu. Kita merosakkan anak kita sendiri. Bagi kita dah tahu jantan ni tak boleh piara sembahyang tidak apa tidak, dapat pula tahu ilmu isi dia. Isi apa? Isi neraka. Tapi dunia nampak lebih, bagi habislah. Kita penjahanam dia panggil. Jaga ni, ibu bapa dia punya last kali tanggungjawab pada anak ialah menikahkan anak dia. Pastikan. Ya. Besok kita apa? Ya, pasfar bizatid din taribat yadak. Tungkihul mar'ah limaliha wa lijamaliha wa liasani wa nasabiha wa lidiniha. Pasfar bizatid din. Perempuan tu dinikah sebab apa? Agama dia, kecantikan dia betul. Tapi Nabi suruh pilih apa? Yang punya agama. Cantik dah akan hilang, harta dia akan habis, ya, semua akan habis. Yang tinggal ialah agama. Kalau agama dipilih, dia selamat dunia akhirat, ya. Atau cari yang beragama. Teman hidup tuan-tuan main tu, ya. Sebab tu Islam tak bagi orang perempuan yang Muslim kahwin dengan kafir. Tapi tengok macam Indonesia macam tu, bila kahwin campur macam habislah. Kerana bapa tak Islam, dia ni Muslim, habislah nama anak ikut ke sana kan. Itu cara dia, cara musuh-musuh Islam menjahanam kita tuan. Sebab tu penting tu. Allah. Jadi Nabi kata apa? Fal yanzur ahadukum man yukhaliluh. Wajib mana kalau bahasa kita lah. Kena perhati betul-betul, tilik, semak betul-betul. Siapa yang kita nak jadikan teman rapat. Sebab orang tu akan berubah dengan sebab teman rapat dia. Dah hafal Yasin, murtad. Siapa dulu? Aisyah tak ingat. Anak tu imam kan. Kes sahabat dia. Dia rapat tak kontrol, pum meloncat. Agama tinggal. Wala ayazubillah. Oh tu cukup bahaya tu. Habis. Kau kena cara pula, masya-Allah. Dia bersahabat dengan yang betul, pum. Dia pun 4 lanun pun jadi wali. Ya. Itu kalau kena sahabat. Sebab sohbah tajuk besar dalam kehidupan kita ni. Sekarang sohbah benda dapat kita. Alat-alat sekarang, ya, alat-alat moden elektronik dalam hadis dah ada tu. Tak pandai guna je habis. Anak-anak sekarang kecil-kecil ada handphone tu kan. Ya, dia boleh kontak boleh mana-mana. Mak pula tak jaga. Ya, bagi-bagi handphone. Budak-budak panggil handphone kan. Bukan dia masuk. Kita nak masukkan kalbi budak tu biar masuk ayat Quran masuk apa kan. Kita biar kami cerita kartun. Kepala anak tu cerita kartun masuk kepala anak. Anak itu jadi kartun tu. Ya. Tu jaga tu. Benda tu kena kontrol. Kalau tak kontrol habis kan. Itu tarbiyah. Kita ada tanggungjawab tu. Ya, kullu apa dalam ayat Nabi, dalam hadis Nabi kata, ya, kamu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yati. Kamu tiap-tiap kamu penjaga. Mana kamu pegang amanah. Anak tu amanah. Kamu akan disoal siasat besok. Mana kau didik anak kau? Macam mana kau tarbiyah? Tak betul didik, neraka jahanam tempat dia. Dan ingat satu hari di akhirat dia panggil yaumut tunza'ur ra'fah. Hari yang Tuhan tarik perasaan kasihan belas. Apa makna dia? Anak tu boleh tarik bapak dia ke neraka. Bapak nak masuk syurga, anak dia kata tahan dia taklah. Ni si Mamat siapa nama dia? Senin Dogol apa nama dia? Dia buat jaga diri dia. Aku dia tak kisah pun. Dia semayang berzikir tanpa putus tali tasbih. Aku pakai mini skirt dia biar kan. Aku berjalan dengan jantan dia kan. Dia tak ada langsung tarbiyah aku. Tangkap dia Allah. Dia tak kira lagi kan. Anak tadi hilang kasih sayang suami isteri. Masing-masing nak lepaskan diri. Bila nampak julangan neraka jahanam kan. Oh dahsyat dan besok tu hari panggil
yauma tunza'u ra'fah, hari yang dicabut perasaan kasihan belas. Maksudnya apa? Masing-masing nak lepas di hati jaga tu. Habis. Qala mu'allif kana sallallahu alaihi wasallam, kam takhtaru li nafsikal ma'akil tayyibah allati la darara fiha wa zawjata al-hasanata li tatazawwajaha fakazalika la tuwadid illa man yu'arrifuka at-tariqa ila Allah subhanahu wa ta'ala, la tashab illa man yunhiduka haluh wa yadulluka ala Allah maqaluh. Kalam sama, pengarang pun sama itu. Ikan Ibn Atak ni pun Ibn Atak ke tak? Berapa banyak engkau membuat pilihan makanan-makanan, kan? Kalau bulan puasa ni tak, pasal Ramadan, dia round ni pada ujung sampai ujung ni. Tengok Queen kan dia, sini pula mi pula. Dia pusing kan, dia tawak. Puasa tak berjadi pun. Kadang kesian imsak, satu imsak nazar, pandangan kita kena jaga. Puasa kan, kadang dah cantik lagi, sejam lagi nak buka, puasa cantik, bagi puasa Ramadan tak betul-betul habis. Nak seluar pendek perempuan pun ada. Cina pun pergi sama juga makan lah tu. Dia pergi, dia buat puan tu ke darah aja, makan dia pergi. Dah habis kita tengok kadang mata tak terkawal, besar balik kepala. Dia kena jaga betul. Baik, sekarang dalam bab makanan bukan main kamu jaga ni kan, ya? Bab makan ni tuan-tuan apa? Tisu dia. Dia bab makan, dan orang Melayu kita ni orang biasa lah, manusia biasa, ya? Dia makan rukun dia apa kan? Kalau meniaga kedai makan rukun dia apa? Sodap lah kan. Restoran kalau sedap, ya, dipindah celah hutan mana pun orang pergi kan. Orang pergi. Sebab dia makan sedap. Baik. Bab makan kamu rasa sedap, kamu jaga. Dengan Tuhan pasal tak jaga. Itu salah. Ya. Kamu pilih, bukan pilih lagi makanan. Kadang dia cari kat pasal 3 jam kan. Nak masak gencan, cari juga pusing punya pusing. Ya. Makanan yang sedap untuk dirimu yang tiada mudarat padanya. Ya. Kita jaga sangat supaya kita dapat apa? Kelazatan, kenikmatan. Tu. Dan isteri pula yang cantik untuk engkau kahwin ni, kan? Ada satu cerita kan, kalau kau ke seorang perempuan ni terlampau memilih kan? Ya, laki ni datang nak nikah, dia tak berkenan. Mak dia apa dia lagi sobat, orang ni tak berkenan. Akhirnya berkenan apa? Gua kena mati juling. Dan orang ketawa ni, kau pilih sangat, kena laki mati juling. Badan muka. Macam-macam kan. Maka dengan hal demikian, jangan engkau mencintai melainkan orang yang mengenalkan engkau pada jalan Allah Ta'ala. Jangan kita cinta orang tu sebab harta dia, harta akan habis. Jangan kita cinta kasihan sebab rupa-rupa pun akan ponyot, akan monyot habis semua. Yang lama tinggal apa, tinggal gangka kan. Secantik-cantik apa, ratu cantik, kalau dia mati 3 bulan capu banyak buka kubur dia. Satu kampung tekak hidung. Melantung bau busuk kan. Ya, tak ada apa, tinggal gangka je. Ya. Melainkan mengenalkan engkau pada jalan Allah. Cari orang yang boleh menjadi kita pada jalan Allah. Maka jangan engkau bersahabat melainkan orang yang membangkitkan engkau oleh keadaannya dan menunjukkan engkau pada perkataannya ke atas Allah Ta'ala. Ya, siapa dia? Dan mursyid lah panggil, murabbi dia panggil. Dan istilah sufi dia panggil murabbi. Mana orang yang telah usul ila Allah, para aulia ada yang bimbing kita, ya. Sehingga jalan dia, duduk dia pun sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kita lihat dia pun aura dia ada, ya. Kita lihat dia, kita ingat Allah Ta'ala. Orang macam ni kita nak jadi, ya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh wa zalikum fil ilmi mantiku. Khiyarukum, mana mereka yang terbaik di kalangan kamu, jawab dia, man zakkarakum billahi ru'yatuh, orang yang mana engkau jadi ingat hati kepada Allah oleh kerana engkau lihat dia.
Mana kau lihat aja dia, hati kita karen tuan. Contoh tuan-tuan ni, kalau ada ulama besar dan kita memang tak wali besar datang negara kita, kita duduk majlis duduk depan macam kita rasa. Paling kurang pun kita akan rasa aku ni banyak dosa, ya Allah. Tu kan. Paling kurang. Jauhnya aku dengan Tuhan, ya Allah. Ya belum dengar kalam lagi kan. Ya kalam dia kan lagi menarik. Lagi kita rasa kita jauh dengan Tuhan. Tu dengan cewek macam tu lah. Ini berkawan dengan orang samdul, kita rasa kita pula baik. Ya, kita berkawan jangan sampai kita rasa kita baik. Kita cari kawan yang mana kita kawan dengan dia, kita rasa kita masih jauh. Itu bagus. Ya, maka kita akan sentiasa ke depan membina, maknanya al-qurb, kedampingan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang kita lihat aja wajah dia, Masya Allah, hati kita ingat. Ya. Guru-guru kita mengaji tu ada 2-3 orang kita jumpa tadi. Kalau di Kelantan tu Haji Abdul Rahman, ya. Bakal baru Allah. Dia kalau mengajar tuan-tuan ni 1 jam kadang dia baca 2 baris. Tiap-tiap kali dia mengajar, tak ada 3-4 kali mesti dia menangis. Ya, kalau dia mengajar balik semua tunduk semua. Memang kesan betul. Ya, satu masjid kita ikut kuliah dekat masjid Jelawat di Kelantan tadi. Dia tarik tu, dia punya bahasan dia tarik, kita rasa dunia ni kosong apa tadi. Tak ada rasa apa langsung. Dahsyat. Tu dia punya nur kuat kita. Dia punya bahas. Dahsyat. Ya. Kalau di sini apa? Muallim Haji Abdul Wahid kita tanya. Dia kalau mengajar dia tarik dia macam kalbi tu seronok. Ya. Besar lagi dia hantar dia dengan si Abdul Rashid atau lagi lah. Tengok dia pula jazbah. Dia pijak tangga masjid, orang dalam masjid dah melambung. Itu semua nur dia yang buat-buat. Orang jenis kan, ya. Ustaz-ustaz biasa ni sepa main kan. Ceramah macam nak putus tali main, betul-betul subuh lewat. Bayang bangun malam tak bangun. Ni banyak. Ustaz lisan ni banyak. Yang cakap betul ta'arif billah. Yang kita duduk dengan dia terasa betul. Percakapan dia tu, dia cakap sepatah dua pun kita ingat sampai mati. Sebab apa? Jernihnya kalbi dia dengan Tuhan. Orang macam ni kena sohbah dengan dia. Paling tidak pun kalau tak ada sohbah juga rohani. Itu dia kata Robita. Kita berjalan rasa ke tunggu semua sama. Macam mana kan? Kita makan kita rasa tunggu dah semeja dengan kita. Macam mana kata? Yang kita berjalan kita rasa di depan kita. Baru perasaan-perasaan terbenam. Supaya hati kita menangkap kuat dengan Allah SWT. Kemudian salah satu akhilla, wa'lam anna laka salasata akhilla, ahaduha al-mal tafqiduhu indal maut, wasani al-'iyal yatrukunaka indal qabr, wasalis amaluk la yufarika abadan. Ini betul. Kalau gitu pashab man yadkhulu ma'akal qabra wa ta'nasu bihi, ya, fal aqil man aqala anillahi awamirahu wa nawahihi. Wa'lam, ketahui alimu bahawa engkau itu 3 jenis sahabat. Ketahui alimu bahawa laka bagi engkau salah satu akhillah, ada 3 orang yang dekat kita. Ya, sahabat kita ada 3 jenis. Pertama, mal, harta kamu. Ya, maka harta tu tafqiduhu indal maut. Engkau akan meninggalkan dia ketika mati. Nak tinggal tak nak tinggal, kena tinggal. Ada seorang sahabat ni. Dia baguslah, alhamdulillah, sedap. Seorang lagi sahabat ini kontraktor lesson A ni. Ya, dia dah tua dah. Jadi kawan kita ziarah dia menangis. Wah, budak ni kata alhamdulillah dah. Mudah-mudahan tu dia sedar ni. Habis tanya-tanya apa pasal menangis tuan. Aku punya harta aku nak jaga besok. Lah ni tu pula. Aku ingat dia dah sedar gitu. Rupa dia menangis, dia bimbang kita boleh banyak capu nak jaga. Lah iyalah, kata parah kenyataan. Sebab tu kalau 40 tahun tak berubah juga, biasanya orang panggil gulung tikar bantal. Gulung tikar bantal ke mana? Neraka tu galib kebiasaannya lah. Ya. Sampai 40 tahun dia lain penalti kan. Round ketiga dah. 20, 40. 60 dah masuk 60. Teman semua lain penalti. Semua gol ni. Kalau tak sedar kita berubah lagi, berat jawab. Satu. Mana harta kita bawa mana pun
habis kita akan tinggal. Wasani al-iyal, yang kedua keluarga, yatrukunaka indal qabr, mereka akan meninggal engkau ketika kubur. Dia sayang macam mana pun bapak dia, dia sayang mak dia macam mana pun, suami isteri anak pinak, akhirnya kat kubur siapa berani dimasuk dalam kubur? Demi kasihku padamu aku rela masuk liang lahat. Maut tadi kau dia lari. Tak silap malam Jumaat dia lalu kat kubur dia cabut lagi. Kubur pak dara di kubur bapak dia cabut lagi macam ni. Ngomong dia. Itulah keluarga. Hebat macam mana pun akhir dia tinggal lagi dia dan syarat pun tak suruh dia masuk kubur. Ya. Kalau buat lubang kubur untuk kita training tak apa kan. Banyak kan selewong dia. Dan hiap banyak ulama dulu. Ya, bila hati dia keras saja kan, dia masuk dalam, dia buat siap kubur dia buat. Di bahagian dalam tu dibaca ayat-ayat yang Quran sebutkan orang dalam kubur tu nak mati menyesal kalau dapat balik ke dunia ini. Dia baca ayat tu dia asal. Awak tu dia keluar balik kubur orang baru berasa betul. Macam-macam cara. Dia orang nak train qalbi hati dia biar dia rasa takut, gerun dengan Allah Ta'ala dan lebih bersemangat menyiapkan amal soleh. Wasalis, dan ketiganya amaluka, ya amal kamu tidak amalan, ya la yufariqa abadan, tidak meninggalkan, tidak mufarakah bercerai kita selama-lamanya. Ini kita tumpu, ya, yang menemankan kita besok alam barzah apa amalan. Azab datang dia pap Quran di pen kita, ya, dia kata jangan sentuh, jangan azab orang ni sebab dia membaca aku di waktu malam tentu. Datang sini pula semayang pula di pen kita. Semua ibadat tu Allah Ta'ala izinkan bagi dia, ada authority kan, untuk memberikan kawalan bagi Tuhan ni. Kalau banyak kita punya ibadat, banyak tak teman, banyak dah. Dia pun nak bagi Islam sebanyak teman, banyakkan amal saleh, banyaklah peneman itu. Ya, kalau tak ada itu berat lagi dia. Ya. Jadi amal terhadap peneman, maka jangan gadaikan amalan oleh kerja yang lain. Ya, jangan sebab nak jaga benda sementara nak tinggal, amal kita pula kita tangguh, ya. La tataraqqab furu wal aghyar, jangan kamu nanti ya masa kosong. Tak ada masa kosong kan, ya. Masa kita ni macam kita buat rumah, ya. Kita buat rumah, kita nak buat pintu apa 3, 4, nak buat tingkat nangkuk banyak masuk angin tu kita ejas lah kan, lepas tutup semua rumah keling gelap kan. Nampak gigi jalan. Jadi maknanya apa, kita buat, kita ajar banyak pintu, banyak yang masuk. Kalau kita buat satu pintu je, melupu dalam panas. Maksudnya yang ejas kita, masa tu kita kena ejas. Sebab tu kita tengok segala ahli sufi, imam-imam tarekat, semua amalan tu dia ada apa? Jadual lah tuan-tuan. Subuh, lepas subuh ni amalan, lepas asar ni wirid dia, sahur ni dia tu selain daripada jadual khas, ya, sembahyang wajib untuk anda jadualkan, bermakna kita buat jadual tambahan. Ya, bila ada jadual dia akan hasilkan satu karamat besar, apa? Istiqamah dan jadual kita kena ada. Lepas tu kau tengok Imam Ghazali dan Ihya, Sila Salikin tu ada, ya. Kalau orang kerja macam ni jadual dia, kalau orang ahli ilmu macam ni, kalau tubuh macam ni, ulama macam ni, ya, ahli politik dia, semua ada tu. Dia pada sejak waktu dia bangun sampai dia tidur balik, dia bagi supaya sentiasa jadual dia berjalan cantik, supaya amal tu semua gerak geri dia iktiraf sebagai amal soleh. Itu maksud. Jadi amal yang menemankan kita, ya. Maka hendaklah engkau bersahabat dengan mereka yang masuk bersama engkau ke dalam kuburmu. Kubur apa makna? Liang lahat, apa makna dan alam barzah. Ya, alam barzah. Persoalan ni kalau orang mati tak ada kubur, orang tanya, adakah ada soal kubur? Dia mati hancur kena bom, kan? Tentu ya. Ataupun mati, ya, kena baham limau jalan, atau mati tak jumpa jasad hilang, mana tak ada kubur lah. Maka adakah soal muka nakir? Jawab dia ada. Dia soal muka nakir ni dalam alam barzah. Cuma dia kata soal muka nakir, soal dalam kubur itu isnad alal ghalib, disandarkan pada kubur atau ghalib. Ghalibnya orang mati ada kubur, maka dia kata soal kubur. Padahal soal tu alam barzah. Barzahun ila yaumil yub'atsun. Barzah mana antara. Kita dunia dah tinggal, nak masuk kepada kiamat tu nak bangkit belum lagi, tengah-tengah.
Di situ pun ada proses sebenarnya, ada nikmat, dia ada azab dan sebagainya, atau alam kubur, alam barzah. Dan engkau boleh bermesra-mesra dengannya. Orang yang cerdik, orang yang mencari ramai teman mesra di dalam alam barzah, apa dia? Amal saleh. Banyak dia baca Quran, banyak sembahyang, banyak zikir dan sebagainya lah, kebajikan yang berbagai-bagai. Itu semua benda tu Allah Ta'ala berikan besok untuk dia peneman di sana besok. Maka orang yang berakal ialah orang yang memahami suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Kena ambil faham. Kita wajib mengambil faham apa suruhan Allah. Mana mungkin manusia boleh buat suruhan kalau dia tidak faham? Tak faham. Tu suruh dia buat apa? Mesti ada kepahaman. Itu maksudnya. Dan meninggalkan larangan-larangan, bermakna kita mesti mengetahui apakah dia benda larangan. Sebab ilmu letak di depan. Mana mungkin manusia meninggalkan maksiat kalau maksiat itu sendiri dia pun tak kenal. Dan begitu juga amal. Mana mungkin manusia boleh buat amal kalau dia tak tahu apa itu amal. Tu ada seorang di menikah ni, boleh tak tersemayang? Jadi alhamdulillah lah Tuhan kesian ke dia tu, Tuhan beri hidayat ni. Jadi nak semayang, macam mana nak belajar semayang? Bini dia malu. Wah, dia pun pandai action temerang. Dia panggil bini kau semayang, aku nak tengok. Wah, baca kuat-kuat sikit. Wah, rupa dia tak tahu kan. Dia nak pergi masjid. Kamu buat masjid kan orang rokok ni sujud di tempat masjid. Dia hagar bini dia. Baca kuat-kuat aku nak dengar. Dia cong macam ni orang semayang tu. Orang ni baca ni. Dia dah faham tu pergi masjid. Alhamdulillah lah. Dia nak jadi baik kan. Jadi baik alhamdulillah. Kalau dia tak jadi baik, parah je. Jadi maksud dia apa? Inilah benda yang besar. Teman kita sana, amal yang saleh. Habis. Dan satu lagi tengok, misaluka kal ju'al, ya'ishu firraus wal azirah iza qurriba ilaihi al-ward mat min raihati. Masyaallah. Paminan nasi man huwa ju'ali al-himmah farashiyul aql fa innal farash la yazalu yarmi nafsahu bin nari hatta tahriqah. Fakadzalika anta tarmi nafsak bin naril ma'siyah amdan falau aradta as-sayra ila Allah Ta'ala syadatta al-mihzam fa ainal himmat. Cantik tuan-tuan ni kalam sahih. Perumpamaan. Syekh Ibn Atham ni cerdik tuan-tuan ni. Orang hebat, wali besar. Bahawa ni banyak suka perumpamaan, bandingan. Buat bandingan dia tangkap. Ada setengah-setengah orang ni pada lukis-lukis banding je gitu. Syarah banyak-banyak dia malas. Dia buat cara bandingan. Quran pun banyak buat bandingan. Perumpamaan berbandingan, engkau seperti kumbang yang hidup di dalam najis yang kotor. Setengah ulama kata apa nama ju'al ni ulat tai ni kan. Ulat tai. Kalau tuan-tuan ambil dia basuh bagi minyak atar, tidur atas tiram mampus ni. Dia kena duduk depan tai, belakang tai, atas tai, bawah kiri kanan tai, baru dia gemuk. Maknanya ahli maksiat macam jual. Dia selesa dengan maksiat kan? Dia tak pernah pergi sembahyang Jumaat. Orang ajak pergi sembahyang Jumaat, kawan dia suruh duduk sap depan. Berpeluh badan, aircon ada kan, berpeluh. Tu imam tu baca khutbah, dia rasa macam setahun lama tu dia. Dia tak pernah pergi sembahyang, duduk pula sap depan kan. Berpeluh dia. Sebab apa tu? Sebab dia tidak ada keselesaan dengan taat. Bila letak patah dia tak sedar. Kalau letak tempat apa, casino Papua, dia goyang kepala sampai subuh tak apa. Itu mana binatang jual ni disesuai dalam tai. Maka letak tempat bersih dia mati kan. Begitulah ahli maksiat. Kita ajak buat taat, tak mau. Kalau dia duduk ni kan. Dia duduk dalam maksiat, wah segar dia. Itu bahaya. Jadi bila Tuhan segarkan kita seronok duduk tempat taat, maka syukur besar pada Allah. Tak ada bandingan kan. Kalau dia pusing hati, dia wala ya'zubillah. Dia apabila dia dibawa dia kepada bunga mawar, mana benda yang wangi, mati akibat terhidu bau wangi. Dia bau wangi mati kan. Macam tu orang ahli maksiat bawa tempat taat jam kan. Dia kata mati aku macam ni. Lama lagi dia kata. Lain kali kau buat Jumaat aku nak duduk kat tangga dia. Duduk saat pertama mati aku dia kata. Sebab apa dia tak ada keselesaan, jiwa dia bukan ke situ. Sifat dia bukan. Kena ejas lah. Itu maknanya. Maka sebagian manusia ada yang himmah,
tumpuan itu seperti kumbang atau jual tadi, dan akalnya seperti rama-rama, ya, maka sesungguhnya rama-rama tu sentiasa mendedahkan dirinya kepada api. Ya, maksud rama-rama kalau kita singgah tuan, kelakatu. Kelakatu bila kita buka api dia datang tak tuan? Oh, berdebu datang. Padahal kita tengok banyak kawan dia dah mati bawah tu, melepak-lepuk jatuh. Orang tadakan air dia terkejut, mati. Dia datang di kumun. Mana otak dia, otak kelakatu ni. Kepada api yang membakarnya, maka demikian itulah engkau sentiasa mendedahkan dirimu kepada api maksiat dengan sengaja. Mana orang yang sengaja berani buat maksiat, seorang yang mendedahkan pada api maksiat yang membawa sebab api neraka, wala ayazubillah. Maka otak dia panggil otak jual gitu, ya. Maka jika engkau hendak berjalan kepada Allah Ta'ala, maka ikatlah tali pinggang. Mana apa? Bersiap siaga. Itu maksudnya. Ya, palau aratta al-sayr ila Allah syadatta al-mihzam. Kena kemaskan tali pinggang. Mana kinayah daripada bersiap. Sebab memang kita akan bertempur berbagai-bagai ujian. Dan di mana hemmah tumpuan engkau. Tumpuan kita mana? Allah lah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu tuan-tuan, dasari ayat Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu untuk kemuncak segalanya, ya. Dalam hidup kita, cita-cita kita apa? Allah. Jadi tuan-tuan ajar cucu-cucu tuan-tuan, kalau cikgu ditanya kata apa cita kamu? Allah. Bukan dia cikgu. Mana kau ambil? Siapa ajar orang ni kata aku tak pernah dengar. Tuan ajar ni, kalau cerita dunia jadi terjadi, wah seronok dia. Sebut Allah tu pekanjat dia. Itulah matlamat kita sebenar. Ya, kemuncak, wa anna ila rabbika muntah, kepada Tuhan kamu tu muntaha, kemuncak di situ tutup. Bagaimana segala urusan dunia kita noktakan dengan dia. Ya, ada tak reda Tuhan dalam kerja? Ada, teruskan. Kalau tu buat kerja macam ni hebat sekali, ada reda Tuhan, tak ada dalam murka dia, cabut lagi, tinggalkan. Jangan berani. Itu maksudnya, ya. Kemudian innama ta'kulul li ta'ish ila akhir wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Inna khairal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah. Inna lillahi ya karim. Ya, Mas, buku ada yang buku.